Biasanya, kes-kes pembunuhan kejam dan berprofil tinggi seringkali berlaku di luar negara, terutama negara barat. Namun, sepanjang sejarah Malaysia, banyak jenayah kejam telah berlaku yang menggemparkan seluruh dunia. Di sini, admin ingin berkongsi kepada anda semua 5 kes pembunuhan kejam yang pernah berlaku di Malaysia. Nombor 5, Charles Sobhraj, 2003. Berasal dari Kemboja, Charles Sobhraj adalah seorang pembunuh bersiri yang sangat terkenal. Digelar sebagai Bikini Killer, The Splitting Killer and The Serpent. Charles kekal sebagai salah seorang pembunuh yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Dia telah melakukan sekurang-kurangnya 12 hingga 24 pembunuhan dan dipercayai mempunyai masalah mental yang kronik. Malah, Charles juga menerima status selebriti daripada jenayah-jenayahnya dengan 4 buah buku dan 3 dokumentari dihasilkan mengenainya. Dia bermula dengan merompak pelancong di pelbagai negara di Eropah dan Timur Tengah serta menghabiskan sebahagian besar hidupnya melarikan diri daripada pihak berkuasa. Ketika melarikan diri daripada pihak berkuasa di Thailand, Charles bertemu dengan seorang pemudi India bernama AJ Koduri yang juga merupakan seorang penjenayah dan menjadi rakan jenayahnya. Di situ juga, Charles bertemu dengan salah seorang pengikut setianya, seorang wanita Kanada bernama Mary Andre. Kedua-dua mereka melakukan pembunuhan pertama mereka pada tahun 1975 apabila mereka melemaskan seorang wanita Amerika di kolam di Teluk, Thailand. Polis percaya bahawa Charles dan AJ mengenali mangsa mereka terlebih dahulu sebelum meyakinkan mereka untuk menyertai jenayah mereka. Walau bagaimanapun, mereka membunuh mangsa-mangsa tersebut apabila mereka enggan terlibat dalam jenayah dan mengancam untuk melaporkan kepada pihak polis. Pada Mac 1976, Charles kembali ke Bangkok di mana dia ditangkap dan disoal selidik oleh pihak polis. Namun akhirnya dibebaskan kerana pihak berkuasa takut perbicaraan pembunuhan itu akan menyakiti industri pelancongan di Thailand. Selepas itu, Charles mengembara bersama Mary ke Malaysia. AJ kemudiannya dihantar ke Malaysia untuk membantu mencuri permata dan menghantarnya kepada Charles. Sejak AJ menjejakkan kaki di Malaysia, dia didapati telah hilang dan tidak dapat dikesan lagi. Diceritakan oleh Charles bahawa dia telah membunuh AJ dengan kejam di Malaysia sebelum meninggalkan negara ini bersama-sama Mary ke Geneva untuk menjual batu permata yang dicuri. Charles meneruskan aktiviti merompak dan membunuh di negara-negara luar sehinggalah dia akhirnya ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun di New Delhi pada Julai 1976. Selepas dibebaskan, Charles menghabiskan sebahagian besar hidupnya mengenakan bayaran kepada sesiapa yang berminat untuk menghasilkan dokumentari atau menulis buku tentangnya. Nombor 4, pembunuhan beramai-ramai Mat Taram bin Sa'al atau lebih dikenali sebagai Utuh, 1947. Mungkin ramai di antara kita yang tidak mengetahui bahawa satu ketika dahulu pernah berlakunya pembunuhan beramai-ramai dalam kereta api di Malaysia. Penjenayah yang lebih dikenali sebagai Utuh atau nama sebenarnya Mat Taram bin Sa'al telah menikam dan membunuh 11 orang dalam kereta api yang sedang menghala ke Kuala Lumpur pada tahun 1947. Utuh yang berusia 30 tahun dan berasal dari Indonesia dikatakan pemilik sebuah ladang di Parit 6, Perak. Dia mahu kembali ke tanah airnya dan membawa isteri dan anak-anaknya menaiki kereta api ke Singapura selepas menjual rumah dan ladangnya dengan harga RM200 sahaja. Walau bagaimanapun, apabila dia tiba di Singapura, Utuh mendapati bahawa dia tidak mampu untuk membeli tiket feri. Dia kemudiannya tertekan dan menaiki kereta api bersama keluarganya ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan itu, Utuh hanya mendiamkan diri. Namun, pada petang itu, sebaik sahaja kereta api tersebut melepasi bangi, Utuh masuk ke gerabak kereta api yang berfungsi sebagai restoran lalu mengeluarkan pisau poket dan menikam 4 orang tentera British yang sedang makan malam.
Akibatnya, kereta api tersebut terpaksa berhenti secara kecemasan. Utuh kemudiannya melompat keluar dari gerabak dan melarikan diri ke dalam hutan. Dia kemudiannya menikam seorang lelaki gelandangan dalam perjalanannya ke sebuah kongsi iaitu Organisasi Sosial Cina, lalu membunuh 2 wanita warga emas, seorang lelaki, 3 kanak-kanak dan mencederakan 9 orang yang lain. Tidak lama kemudian, pihak polis mendapat laporan tentang pembunuhan beramai-ramai tersebut dan mengejar Utuh, menyebabkan dia melarikan diri dan berjalan kaki selama 36 jam untuk pulang ke rumahnya di Parit 6. Setelah pulang, dia ditanya mengapa tidak pulang ke Indonesia. Utuh menjelaskan bahawa dia dihalau turun disebabkan dia terlibat dalam pergaduhan kerana seorang budak menumpahkan air teh ke atasnya, membuatkan dia terpisah dengan keluarganya. Dia menceritakan semula kisah ini kepada pihak polis ketika dia dibawa ke balai polis Sabak Bernam. Salah seorang daripada pegawai polis di balai tersebut terbaca tentang pembunuhan di Bangi dan mengesyaki Utuh adalah dalang yang membawa kepada penahanannya. Akhirnya, Utuh diisytiharkan mempunyai masalah mental dan dihantar ke Hospital Sakit Jiwa Tanjung Rambutan. Nombor 3. Perbicaraan Mona Fendi 1993. Tidak dinafikan kes ini adalah antara yang paling popular serta dikatakan sebagai perbicaraan yang paling menyeramkan berlaku pada tahun 1993. Mona Fendi pernah menjadi penyanyi pop sebelum dia memutuskan untuk menukar kerjaya dan menjadi seorang perawat alternatif. Kejayanya sebagai perawat alternatif mula berkembang dan Mona bekerjasama dengan suaminya serta dibantu seorang lelaki. Pada tahun 1993, seorang wakil rakyat dari Pahang iaitu Mazlan Idris mendapatkan khidmat dari Mona kerana dia mahu menjadi lebih berjaya dalam dunia politik. Mona bersetuju untuk membantunya dan menawarkan tangkal yang dikatakan dimiliki oleh bekas Presiden Indonesia, Sukarno. Mona mendakwa tangkal tersebut boleh membuatkan Mazlan diguruni dan kebal. Sebagai balasan, Mona meminta bayaran sebanyak RM2.5 juta. Terpedaya dengan kuasa yang boleh diberikan oleh tangkal itu, Mazlan bersetuju dan membayar RM500,000. Dia juga memberikan Mona dan suaminya 10 hak milik tanah untuk menampung baki RM2 juta lagi. Kemudian, Mazlan membuat temu janji dengan Mona untuk menjalani upacara pembersihan di rumahnya. Apabila dia sampai, Mona menyuruh Mazlan untuk baring di atas lantai. Mona menabur bunga ke atas Mazlan dan memberitahu untuk menutup mata serta menunggu wang jatuh dari langit. Dengan tak semena-mena, pembantunya iaitu Juraimi menetak kepala Mazlan sehingga putus menggunakan sebilah kapak. Mayat Mazlan kemudiannya dipotong kepada 18 bahagian, menyet sebahagian kulitnya dan menanam di sebuah bilik stor berhampiran rumah mereka. Sepanjang perbicaraan itu, orang ramai terganggu dengan gambar-gambar Mona yang mengenakan pakaian yang bergaya dan sambil tersenyum seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Akhirnya, Mona, suami dan pembantunya didapati bersalah kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman mati. Nombor 2. Dua pembunuhan kejam dan misteri di Pulau Pinang 2014. Pada tahun 2014, 2 kes pembunuhan kejam yang disyaki mempunyai kaitan telah mengejutkan Pulau Pinang. Dalam kes pertama, mayat seorang wanita tanpa kepala dijumpai terapung beberapa kilometer dari Pulau Kandy pada 5 November 2014. Polis tidak menemui sebarang pengenalan pada badan dan mendapat tahu bahawa tubuh itu telah terapung di laut selama lebih dari 2 minggu sebelum ditemui. 3 hari kemudian, mayat seorang lagi wanita ditemui dalam beg pakaian dengan kepala dan kakinya terputus. Badan mayat tersebut dibalut dengan selimut. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Kanan Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahmi, kes tersebut adalah kes yang paling kejam pernah diketahui. Mereka percaya bahawa pembunuhan itu dilakukan di tempat yang berlainan dengan lokasi mereka menjumpai mayat tersebut. Dan kira-kira 24 hingga 30 jam sebelum ditemui, mayat itu telah dibunuh.
Universiti Sains Malaysia memberitahu bahawa mereka tidak dapat menolak kemungkinan sama ada pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan atas sebab ritualistik, bersiri, tidak bersiri atau jenayah yang memberikan rasa gairah kepada pelakunya. Nombor 1. Wanita warga emas Korea Selatan dibunuh di Genting Highland. Ini adalah salah satu kisah terbaru yang membuatkan kita berasa seram sejuk apabila mengetahui tentangnya. Seorang wanita warga emas warga negara Korea Selatan berusia 92 tahun ditemui mati di sebuah hotel di Genting Highland. Wanita yang dikenal pasti sebagai Hyang Lian Jin itu sedang berehat di bilik hotelnya bersama pembantu rumah warga tempatan. Sementara anak dan cucunya keluar. Tiba-tiba seorang lelaki berusia 57 tahun memecah masuk ke dalam bilik mereka yang bersenjatakan pisau, lalu menyuruh Hyang dan pembantu rumahnya untuk diam. Lelaki itu kemudiannya mengikat kaki dan tangan mereka menggunakan tali. Dia kemudiannya memukul warga emas tersebut sambil berkata bahawa dia tidak puas hati kerana anak sulung wanita itu mengutuknya di belakang. Hyang terus dipukul lelaki itu sehingga pengsan. Kemudian Hyang dibawa ke bilik air. Lelaki itu kemudiannya menunggu kepulangan anak perempuan Hyang dan memukulnya. Keesokan paginya, dia akhirnya meninggalkan bilik tersebut. Malangnya, Hyang yang sudah berusia meninggal dunia akibat pukulan lelaki tersebut. 2 hari kemudian, pihak polis berjaya memberkas lelaki itu di Bukit Tinggi, Pahang. Demikianlah 5 kes pembunuhan kejam di Malaysia yang menggemparkan dunia yang admin dapat bongkarkan kepada anda semua di dalam video kali ini. Jika anda suka dengan video ini, sila tekan button like dan subscribe. Jika anda mempunyai cadangan untuk admin bongkarkan di dalam video seterusnya, sila tinggalkan cadangan anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton.